Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam berita pagi Sarawak. Sarawak mencapai 98.71% kanak-kanak tahun 1 sesi 2023-2024 yang mengikuti pendidikan prasekolah dan tadika. Rekod itu melepasi pencapaian peringkat kebangsaan iaitu 88.81%. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, pencapaian tersebut hasil kerjasama semua agensi meningkatkan akses kepada pendidikan awal kanak-kanak berkualiti. Sarawak menetapkan sasaran 100% kanak-kanak mengikuti prasekolah pada 2030 dengan kerjasama sedidik Persendirian Berhad, Persatuan Pengusaha Tadika Sarawak, Jabatan Pendidikan Sarawak, KEMAS serta Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional. Setakat Disember 2023, terdapat 3,033 institusi pendidikan awal kanak-kanak di seluruh Sarawak melibatkan 2,801 tadika dan 232 taska. Terdahulu beliau mempengerusikan mesyuarat Majlis Pembangunan Awal Kanak-kanak Sarawak pertama bagi tahun 2024 di Kuching. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bercadang untuk menerbitkan karya Panglipu Lara atau cerita dongeng 34 etnik di Sarawak. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu ianya kelak tidak akan terhad untuk cetakan buku sahaja tetapi akan divarisikan dalam seni persembahan dan animasi ataupun permainan video. Oleh itu, beliau menyeru individu berbakat, NGO dan komuniti tempatan tampil dan menyumbang kepada penghasilan cerita rakyat tersebut. Beliau memberitahu demikian semasa majlis penyerahan set buku Sarawak Folk Tales for All karya Dana Mudachar Warisan Seni dan Budaya di Kuching semalam. Diterbitkan dalam 3 bahasa bukan sahaja memelihara budaya dan warisan, bahkan berfungsi sebagai wahana untuk mengajar nilai dan tingkah laku. Kompilasi buku tersebut memaparkan cerita dari 5 kumpulan etnik iaitu Iban, Bidayuh, Melanau, Cina dan Punan, antaranya Widow and the Colourful Cloth Frog, Kumang and the Ungrateful Python dan Modi and the Magic Stone. Beliau turut memaklumkan dana 10 juta ringgit khusus untuk Dana Mudachara Warisan Seni dan Budaya dalam menganjurkan aktiviti dan program mereka. Koleksi tersebut akan diagihkan kepada 1,254 sekolah rendah termasuk 223 sekolah rendah Cina dan 211 perpustakaan di Sarawak. Kesemua 17 buah rumah terbabit dalam kejadian ribut di 6 blok Pangsapuri Iris Garden, Jalan Sultan Iskandar Bintulu akan diberikan bantuan segera termasuk kerja baik pulih. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya yang juga Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing berkata pihaknya bersama agensi kerajaan terbabit menggerakkan bantuan segera bagi membantu serta meringankan beban bangsa yang terjejas. Kejadian angin ribut menerbangkan bumbung 6 blok Pangsapuri Iris Garden di Jalan Sultan Iskandar petang Khamis selepas mendapat maklum balas positif pimpinan tertinggi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Datuk Seri Tiong juga telah melaporkan perkembangan semasa kejadian itu kepada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri untuk tindakan susulan selain usaha mendapatkan bantuan diperlukan daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NATMA. Ujarnya dalam satu kenyataan di laman Facebooknya semalam, beliau turut berterima kasih kepada Timbalan Premier Sarawak merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas dan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki atas bantuan dalam mempercepatkan proses bantuan. Semalam juga Datuk Seri Tiong mempengerusikan mesyuarat khas Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Bintulu bagi membincangkan penyelarasan persiapan dalam menghadapi bencana angin monsun timur laut dan banjir kilat. Dalam pada itu, jumlah mangsa terjejas akibat bumbung runtuh di Pangsapuri Iris Garden dan pokok tumbang di Pine Court yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Balai Raya Asyakirin Fasa 1 meningkat kepada 8 keluarga pagi semalam berbanding 7 keluarga petang sebelumnya. Pegawai Pertahanan Awam Daerah APM Daerah Bintulu, Kapten Muhammad Johari Muhammad Taufik memaklumkan seramai 14 orang dewasa, 9 kanak-kanak, 2 bayi dan 2 warga mas berteduh di PPS berkenaan. Adun Tanjung Batu, Johnny Pang yang melawat ke PPS itu semalam berkata kerajaan negeri akan segera membantu rumah bangsa terlibat agar mereka boleh segera balik ke rumah masing-masing. Our government already approved for the immediate repair all the roofing for the
meetings. So I think the officers now is on the ground to check everything. I hope in due course they will move back as a normal life. Beliau berharap agensi penyelamat dan jabatan kerajaan berkaitan dapat memberi perhatian teliti dalam membantu penduduk yang terjejas. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia memberi fokus kepada 98 daripada 125 sekolah menengah di Sarawak yang terpilih dalam pelbagai program pemerkasaan pelajar Sijil Pelajaran Malaysia SPM bermula Mac tahun ini. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rabai berkata, sekolah-sekolah ini dipilih berikutan pencapaian grade purata peperiksaan SPM yang lebih tinggi daripada grade purata kebangsaan iaitu 4.74 bagi tahun lalu. With the national is 4.7. Sarawak is 5.01, 5.02, something like that, no? So we always behind about 0.2 to 0.3. So we want to improve. So we must improve the school with poor performance to improve that. If you improve the school with already good results, but you forget about this, these people will pull you down. So that's why the good schools, I not say don't care about them. They are good and good already. Okay? The poor schools that you need to improve. And because the poor schools are mainly in the rural areas, and our aim is for the free tertiary is to provide these people from rural area to get free education. Kerajaan negeri mempertingkatkan peruntukan sebanyak 15 juta ringgit setiap tahun untuk memperkasa pendidikan di sekolah menengah seperti memberi kelas tuition percuma bagi mata pelajaran teras bermula daripada pelajar tingkatan 3 sehingga tingkatan 5. Katanya sistem pendidikan di negeri ini perlu bergerak pantas untuk membolehkan pelajar khususnya di luar bandar tidak ketinggalan dan berpeluang memasuki institusi pendidikan tinggi yang ditawarkan secara percuma oleh kerajaan di negeri ini menjelang 2026. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Penangguhan Program Plus 2.0 Peratus Layak Sijil Serian mata pelajaran sejarah SPM 2023 di Sekolah Menengah Kebangsaan Tai di Serian semalam. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM bakal menerima beberapa aset baharu bagi tujuan memantapkan lagi operasi maritim di perairan Sabah dan Sarawak. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, Datuk Ruji Ubi, aset baharu tersebut merupakan 4 helikopter dan 1 kapal induk yang dijaga siap dalam tempoh 2 hingga 3 tahun. Katanya keempat-empat helikopter berkenaan melibatkan peruntukan berjumlah 600 juta ringgit dan telah mendapat kelulusan bagi proses perolehan serta kesemuanya ditempatkan di Pusat Operasi Udara Maritim Sandakan Sabah. Yang penting aset-aset MMEA kita ni kena ditambah bagi memastikan kawalan sepadan lebih sistematik dan lebih rapatlah untuk mengelakkan ketirisan. Datuk Ruji Ubi berkata demikian selepas melakukan lawatan dan tinjauan pengoperasian kapal peronda luar persisir pertama OPV-1 yang melakukan pengoperasian di kawasan perairan Sarawak. Kewujudan OPV-1 ditugaskan menjaga perairan negeri ini khususnya di beting Patinggi Ali dan beting Raja Jarum juga bertujuan mengurangkan risiko syarikat cari-gali dan petroleum menjadi sasaran kes rompakan di laut. OPV-1 yang mula beroperasi pada awal Januari tahun ini semestinya akan memberi keyakinan kepada masyarakat tentang kemampuan dan potensi pihak maritim untuk menjaga perairan di negeri Sarawak ini. OPV-1 merupakan OPV kelima maritim Malaysia beroperasi setakat ini selain KM Arau, KM Pekan, KM Langkawi dan KM Banggi. Kapal berkenaan berkeupayaan melakukan operasi di laut dalam jangka masa 21 hari tanpa ulang bekal. Baik, berita pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Muhammad Aziz Rahim dari Sungai hingga Segara. Palestin pasti merdeka.